Tengok preparation of Grignard reagent. So Grignard reagent dia mesti these haloalkenes dia mesti react dengan magnesium dalam dry ether untuk dapat ini yang kita panggil dia sebagai Grignard reagent. Okay, this is Grignard reagent. Okay, so contohnya dekat sini these haloalkenes react with magnesium dalam dry ether. So produk dia akan jadi CH2 CH2. Dia sama je, yang ni sama, kita tambah je MgCl. Macam yang ni kan. Okey, yang ni dia akan sama sahaja. So dia akan jadi CH3 CH CH3. Pada Br tu dia tambah jadi MgBr. Okey. Sama juga dengan kalau dia cyclic pun dia akan jadi MgCl. Okey. And this one pun sama, walau macam mana structure dia pun yang lain tu kita just tulis balik sahaja. Yang bahagian Br ni kita akan tambah dia sebagai MgBr. Itu sahaja macam mana nak formation of Grignard reagent. So Grignard reagent ni adalah reaction yang ke-26 lah. Okey, sebab dalam haloalkane dah 25, so ni 26. So apa kegunaan Grignard reagent ni? So Grignard reagent ni boleh digunakan untuk menghasilkan alkane. Okey, ni reaction yang ke-26. Yang ke-27 dia boleh dapat daripada Grignard reagent, kita boleh dapat primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, dan juga kita boleh dapat carboxylic acid. So now total reaction yang kita dah hafal adalah 30 lah. Okey, so macam mana nak dapatkan alkane? Kita guna reagent H2OH+. Macam mana nak dapat primary alcohol? Kita guna methanol dalam dry ether. First Roman methanol dry ether, second Roman H2OH+. Kalau perasan, untuk dapat secondary, tertiary, carboxylic acid semua sama. Dia ada first Roman, second Roman, first Roman, second Roman, first Roman, second Roman. Dan semuanya menggunakan dry ether dan juga H2OH+ untuk second step. Cuma yang membezakan adalah kalau nak dapat primary alcohol, kita guna methanol, yang mana C double bond O dia 22H. Kalau nak dapat secondary alcohol, C double bond O dia ada 1H sahaja. Yang lain tu ada CH3, tak semesti CH3 lah. Maksudnya ada carbon lah, bonded dengan carbon. Ni kita panggil dia aldehyde. React dengan any aldehyde, kita dapat secondary alcohol. Yang ini bila dia react dengan keton, any keton lah, maksudnya C double bond O bonded dengan 2C. So dia akan dapat tertiary alcohol. So kalau nak dapat carboxylic acid, akan react dengan CO2. Okey, itu beza dia. So macam mana? Kita tengok example satu-satulah. So yang ini Grignard reagent react dengan H2OH+. Kita tahu dia akan dapat alkanes lah. So kalau dekat reactant ni ada 2 carbon, satu carbon ada 2 carbon. So dekat produk pun masih lagi 2 carbon lah. Dia tak boleh tambah dekat reactant jadi 2 carbon, dekat produk ada 3-4 carbon. Tak boleh lah, dia mesti bilangan carbon reactant dan produk sama. So dia akan dapat alkane, dia akan dapat je lah CH3. Okay, so yang ini cyclic 5. So maksudnya dia buang je MgCl ni. So akan dapat this cyclopentane lah. Dia akan dapat alkane. Okay, tu reaction yang ke-26. Ni saya highlightkan dengan color merah. Okay, yang ke-27. Okay, yang ni, kalau kita tengok yang ni, dia react dengan methanol. So methanol kita tahu dia akan dapat primary alcohol. So macam mana? Okay, sebenarnya begini. Antara karbon dengan oksigen, kita tahu oksigen lagi muat elektron negatif. So elektron akan bergerak ke sini, menyebabkan dia akan jadi CO kat sini. Okay, so dia ada H dekat sini. Yang H yang ni saya bawa turun ke bawah. Okay, so MgBr ni dia akan potong dekat sini. Okay, so sebenarnya dia akan jadi O ni dia akan jadi O minus. Okay, so kat sini dia akan jadi plus O minus. Sorry. So kat sini dia akan jadi O minus dan juga positive charge. Yang ni dia akan potong. So yang potong ni Mg ni dia adalah positive charge. And this one adalah
negative charge. Okay, sebab magnesium kan metal, so metal is always positive charge. So O negatif ni dia akan tarik yang positif. Okay, yang negatif ni dia akan pergi dekat yang positif sini. Okay, so O tu dia akan tarik MgBr, so dia akan jadi OMgBr. Itu untuk first step lah bila react dengan dry ether. Okay, yang C plus ni tadi ni C plus positif kan. So positif dekat situ, dia akan tarik siapa? Dia akan tarik yang ni, yang negatif ni. So dekat mana dia potong? Dekat sini, karbon ni yang dia potong. So dia akan cantum pada yang tempat dia potong. So CH, CH3, CH3. So OMgBr ni bila second step react dengan H2OH+, dia akan oxidize lagi, dia jadi OH. So kalau kita tengok this OH ni, dia bonded pada carbon that is a primary carbon. So sebab tu dia akan produce a primary alcohol. Sama juga dengan yang ini, dia akan potong dekat sini. So sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. C double bond O, O negatif kat sini positif. So apa kita buat? Kita akan salin balik yang metanol ni. So kita letak H, kita letak H kat bawah. Okay, so O negatif ni akan tarik this MgCl. So akan jadi OMgCl. Bila ni hydrolyze kan, kita dapat OH. Okay, so yang ni dia positive charge kat sini, so dia akan tarik negatif ni lah. So dia akan tarik C ni. So C tu adalah cyclic yang 5 carbon. So this OH masih lagi bonded pada carbon yang mana dia bonded pada primary carbon. Okay, carbon tu ada satu sahaja. So masih lagi dapat a primary alcohol. Okay. Okay, yang ini pun sama juga. Yang ni dia akan pergi kat sini O negatif. Yang ni dia react dengan aldehyde. Okay, ada satu H sahaja. So dia akan jadi negatif kat sini. Kat sini jadi positif. So dia akan potong dekat MgCl. So bahagian Mg jadi positif, bahagian tempat dia potong tu jadi negatif. So macam mana? So kita akan start dengan yang ni dulu, yang reagent dulu. Apa-apa start dengan reagent. So CO akan jadi O. Okay, lepas tu dia ada H kan. So H tu saya letak dekat bawah. Yang ni ada CH3. Inilah CH3. Okay, so this one O negatif. O negatif dia akan tarik OMgCl, hydrolyze jadi OH kat sini. Okay, so yang carbon yang positif ni dia akan cari yang ni lah, carbon ni. So this carbon yang tempat dia putus tu ada CH, ada CH3. Lepas tu ada yang ni semualah. Ada bonded dengan C, ada 3 CH3. Okay, so kalau kita tengok this OH bonded pada carbon that is a secondary carbon. So sebab tu kita dapat secondary alcohol. Okay. Okay, tengok yang ni pula. So yang ni pun sama. This one is positive, this one is negative. So this one akan pergi kat sini negative and positive. So kita tulis balik yang bahagian ketone tu. So O dia akan jadi OH. So kat sini ada CH3, ada H yang ni lah. Saya salin balik. Cuma saya ubah kedudukan. Okay. So this one dia potong pada ni lah. So this cyclic yang cycloalkene. So this OH bonded pada carbon that is a secondary carbon. Maka dia adalah secondary alcohol. Okay. Next. Yang ini adalah dia akan potong kat sini. So this one is positif. This one carbon ni yang negatif. Ni dia akan potong negatif kat sini positif. Yang ni dia react dengan ketone. Sepatutnya dia akan dapat tertiary alkohol lah. So sama sahaja konsepnya. O ni dia akan tarik H. MgBr hydrolyze jadi OH. So dia ada 2 CH3 kan pada C ni. So CH3 saya ubah ke tepi dan ke bawah. So dia akan tarik carbon ni. So pada carbon tu dia ada H, dia ada CH3 dan dia ada cyclic 3 tu. So kalau kita tengok this OH bonded pada carbon that is a tertiary carbon. Sebab tu dia dapat
tertiary alkohol bila react dengan ketone. Same goes to yang ini, MgCl. So ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif. So this one negative, positive. So kita akan draw the structure of ketone tu. O akan jadi OH. So dia ada 2 CH3 pada C tu. So dia akan tarik this carbon lah. Okay, so this carbon ada 4 cyclic. Okay, dan sekejap, dia ada 4 cyclic dekat situ. Dan pada C ni juga ada CH3. Pada C dia potong tu ada CH3. Ni carbon ni. Inilah carbon dia. Okay. So sama juga, this alcohol bonded pada carbon that is a tertiary carbon. So dia dapat tertiary alcohol. Okay, last one. Okay, yang ni CO2. So CO2 sama juga dengan C double bond O lah. So yang ni dia akan pergi sini negatif, sini jadi positif. So dia potong, sini positif, sini negatif. So apa jadi? Okay, C double bond O lah. O ni dia akan jadi single. O dia akan tarik MgCl, hydrolyze jadi OH. Okay, so dia akan tarik this carbon lah. So this carbon ada 3 CH3. Okay, so kalau kita tengok dia dapat carboxylic acid which is C double bond OH. Kalau dia react dengan carbon dioxide. Yang ni pun sama juga, dia potong dekat sini. So sini akan jadi positif, this carbon akan jadi negatif. So ni dia akan pergi sini negatif and positif. So apa hasil dia? Kita akan start dengan this C double bond O. Dan pada O ni dia akan tarik H. Okay, bukan, dia akan tarik MgBr. Lepas tu hydrolyze jadi OH lah. So dia akan tarik this carbon. So carbon tu dia ada apa? Dia adalah cyclic carbon kan? So dia adalah cyclic carbon yang ada 5 carbon. Okay, pada C ni adanya CH2 CH3. Ada CH2 CH3. Dan sebelah dia tu adanya CH3. So this is the product lah. So kalau kita tengok produk dia adalah carboxylic acid. Okay, maksudnya dekat sini kita dapat lah. Kalau dia react dengan H2OH+ dapat alkene. React dengan methanol dapat primary alcohol. React dengan aldehyde secondary. React dengan ketone tertiary. Dan react dengan CO2 dapat carboxylic acid. Yang lain samalah, dry ether and second Roman H2OH+. So total reaction kita dah ada 30. Selamat menghafal.